yang ingin saya berikan, saya persilakan rakan saya Datuk Dr. Syakir Hussein yang merupakan pengarah urusan bagi kumpulan Syamawa, sebuah syarikat yang kian menampak maju dalam negara kita ini dalam pelbagai bidang. Dan saya kira kalau beliau nak perkenalkan sedikit juga boleh pastinya sebelum dia memulakan dalam 20 minit. Saya persilakan Datuk Dr. Syakir, silakan. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Saudara Mustafa Kamil, Ayub, sahabat dan jiran lama saya. Saya Syakir Hussein Khalid, menetap di Kota Damansara, bekerja sebagai seorang usahawan sehingga kini dan masih meneruskan perjuangan dalam menegakkan jihad ekonomi ini yang tidak akan pernah habis. Pernah bersama-sama dalam banyak gerakan NGO dan terlibat dengan aktiviti-aktiviti kemanusiaan di dalam Malaysia Relief Agency sebagai treasurer bersama dengan Esko Abim Pusat selama 8 tahun. Dan duduk dalam Lieutenant Kuasa MISG ketika di UK, bersama dengan Persatuan Abim ketika di Mesir, dan mendapat pendidikan awal bermula daripada Kolej Islam Kelang pada tahun 1984, sebentar sebelum saya berhijrah ke Kolej Agama Sultan Zainal Abidin. Dan kemudian itu menyambung pelajaran di Kolej Pengajian Persediaan untuk ke United States, dan selepas beberapa bulan saya mengambil keputusan untuk menukar semula haluan memasuki bidang pengajian Islam semula di Kuza waktu itu. Dan sebaik saja saya tamat pengajian Islam pengususan dakwah, saya meneruskan pengajian saya di Al-Azhar University selama 2 tahun, dan kemudian itu melanjutkan pelajaran di University School Oriental African Studies di University of London, tapi tak sempat menamatkan. Dan saya menyambung semula di sini di Universiti Melaya dalam bidang akidah dan pemikiran Islam, dan menyambung PhD saya di USIM dalam bidang pengurusan dan juga kepimpinan, management dan leadership. Jadi saya nak semula menyentuh tajuk ni, Mustafa ni, membangun insan unggul ni. Ini satu tajuk yang saya kira cukup berat. Dan tajuk ini kalau kita kupaskan, dia merangkumi segala aspek dalam kehidupan. Dia bermula daripada satu ayat yang disebut oleh Allah Ta'ala, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Jadi perkataan insan itu sudah disebutkan oleh Allah Ta'ala itu di situ. Dan diantarkan misi manusia ke muka bumi ini pada suatu ketika disebut dalam Al-Quran. Pernah ditanya oleh para malaikat, wahai Allah, kenapa nak melantikkan manusia yang mereka nanti bakal melakukan kerosakan di muka bumi? Tapi jawapan Allah Ta'ala itu agak menarik. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu dengan apakah sebab aku ingin menjadikan khalifah di muka bumi Allah ini. Jadi hari ini kita membincangkan untuk meletakkan satu tajuk, membangun insan unggul dalam keadaan malaikat sudah pun meng-highlightkan isu yang akan timbul. Bila pada Allah Ta'ala menjadikan manusia di bumi itu. Jadi bagaimana satu tugas yang saya melihat kita nak memahami yang Allah Ta'ala kata, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sedangkan malaikat kata mengikut past experience-nya, mereka ni tidak akan jadi unggul. Mereka dia akan jadi melakukan kerosakan, wa yasfikud dima, dan menumpahkan darah. Jadi itu satu cabaran yang paling besar. Ya. Tapi Allah Ta'ala sebut ada satu benda yang besar, iaitu bila Allah kata aku lebih mengetahui apa yang tidak akan mengetahui. Ulama sedang membincangkan di antara bagaimana manusia yang Allah jadikan ini bersikap ahsan taqwim, dan bagaimana manusia ini menjadi lebih mulia tarafnya berbanding dengan malaikat kalau dia mengambil konteks ayat itu dengan betul. Jadi saya fikir apa yang diulaskan oleh Mustafa tadi adalah itu hakikatnya yang berlaku. Maknanya banyak pancaroba,
banyak tribulasi yang dihadapi oleh umat Islam sejujurnya. Dan hari ini kita kata kita tidak akan putus asa dalam menceritakan membangunkan insan unggul ini. Kerana asbab itulah kita dijadikan di muka bumi Allah. Kalau boleh saya gambarkan dalam surah Al-Mulk itu sebut cukup jelas, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi yang nak dilihat ialah bagaimana kamu melakukan sesuatu itu dengan terbaik. Jadi itu dia punya bottom line je. Jadi kita fikirkan begini. Saya rasa semua kita nak pastikan kita ni menjadi insan yang unggul. Tak ada orang pun yang tak nak jadi insan unggul. Tapi kita ada banyak nasir yang menyebabkan kita tidak dapat keunggulan itu. Bila kita tidak dapat memahami dalam konteks yang sebenarnya, macam mana kita boleh membangunkan diri kita dan satu proses ini akan terus berjalan sehinggalah kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya unggul ni bermula daripada pendidikan, daripada suasana sekeliling, daripada kawan-kawan, daripada masyarakat, daripada negara, dan kemudian itu sehinggalah kita dibesarkan, kita melalui ujian demi ujian, dan sehinggalah kita menemui saat akhir ketika kita diuji dengan apa dipanggil sakaratul maut ini. Apakah kita berjaya melalui sebagai insan yang unggul ataupun tidak. Jadi persoalan bila kita menceritakan insan yang unggul dari konteks ini, dia bukannya unggul kerana harta yang banyak, kerana gelaran yang tinggi, kerana rumah yang besar, ataupun segala saja yang bersifat fizik atau fizikal atau material. Itu tidak ada dalam neraca itu. Tapi yang ada yang diceritakan yang bersifat unggul ni ialah bila kita bangunkan macam mana Nabi dan para sahabat yang berjaya membangunkan satu tamadun dengan keadaan mereka itu sendiri pun tidak dipandang mulia oleh manusia. Tapi Allah memuliakan dia sehingga manusia memuliakan dia. Saya tengok macam mana dari sudut sahabat-sahabat Nabi, walaupun mereka sebagai khalifah dan sebagainya, mereka ni masih orang biasa je. Sayyidina Umar radhiyallahu an, seorang pemimpin yang agung dan garang di luar, bila balik rumah isteri dia beletir kat dia. Dan dia diam je. Si tetap lawan isteri dia. Ini ciri-ciri orang yang unggul. Jadi kita fahamkan unggul ni sifatnya kasar, garang, bengis, berani. Tidak ada pada Nabi SAW. Nabi tidak bengis, Nabi tidak marah. Nabi seorang yang saya suka gunakan satu perkataan. Unggul ni bermakna kita empati. Kita memahami luar dan dalam. Dan kita melihat itu dengan banyak pandangan-pandangan yang kalau boleh kita benakan yang Allah sebut bahawa mata dia adalah seperti mata Allah. Telinga dia seperti telinga Allah. Yang dimaksudkan ialah dia melihat dengan bagaimana Allah melihat benda itu. Dia mendengar dengan bagaimana pandangan yang ataupun pendengaran yang Allah nak dia dengar. Barulah dia ini akan digerakkan Allah dengan apa yang dipanggil firasatul mukmin. Kita ada banyak barrier lah dalam kehidupan ini. Barrier ini ataupun belenggu-belenggu ini akan menyebabkan kita tidak akan menjadi unggul, kerana itu memang matlamat syaitan. Untuk tidak mengunggulkan kita. Dan syaitan ini sudah gagal dan dia nak cari pengaruh yang banyak supaya neraka itu dapat dia bawa bersama-sama kita. Jadi kita berusaha meletakkan syaitan ini sebagai musuh, itu yang disebut dalam Quran, dan kita berusaha keluar daripada ciri-ciri syaitan itu supaya kita dapat membina keunggulan itu. Dan kalau saya sebut keunggulan ini, dia adalah satu faktor perlu ada untuk kita mentadbirkan muka bumi ini seperti mana yang Allah kehendaki. Itu dia punya bottom line tu yang Mustafa sebut, membangunkan tamadun, bukanlah bangunan tinggi, bukanlah harta yang banyak. Walaupun semua itu amat diperlukan, tapi yang itu semua tidak berada dalam hati-hati orang-orang yang membangunkan tamadun ini, sebab mereka mencari satu benda yang paling jelas, iaitu bagaimana mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala.